Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Terima kasih kerana sudi datang ke kelas DLM ni lah ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kelas yang saya nak buat ni sebenarnya nama dia kelas dia berniaga kerana Allah lah. Tujuan saya nak buat kursus ni percuma ialah tujuan saya ni untuk menyampaikan knowledge pada umat Islam lah kalau boleh ya. Kalau knowledge ni berharga lah. Kalau tak berharga tak apa, saja ambil je poin-poin yang rasa-rasa yang boleh digunakan ya. Okey, hari ni kira basically is introduction lah saya nak buat kelas ni kalau boleh nak istiqamah setiap hari Jumaat insya-Allah belah petang pukul 4. Dan saya rasa saya nak buat 2 session. Session satu bahasa Melayu, satu lagi bahasa Inggeris. So saya buat ni 30 minit je. So bahasa Inggeris tu maybe saya akan start pada pukul 4.45 petang sampailah pukul 5 suku. Okey, kalau ada soalan boleh masukkan soalan dalam komen lah, bahagian komen. And then my team ni akan baca soalan dan saya cuba jawab soalan tu ya, insya-Allah. Okey, satu lagi sebab dia percuma kan, kalau nak bagi juga boleh bagi berapa yang tuan-tuan suka pada infak DLM. So masukkan dalam website dlm2u.com. Lepas tu pilih tab infak. Kemudian infak lah berapa banyak nak infak. RM1 boleh, RM3 boleh, okey. So saya bagi ceramah percuma ni tujuannya ialah saya rasa macam maybe saya should share sikit lah kan. Jadi apa-apa pengalaman saya ni maybe berharga kalau anak-anak muda ni beritahu kat saya pengalaman ni berharga kononnya. Jadi kalau boleh ambil lah knowledge ni. Kalau tak boleh pakai tak apa ya, ambil je. Target group saya sebenarnya kalau boleh anak-anak muda lah 35 umur 35 tahun ke bawah insya-Allah. Kalau group yang lebih pada tu nak join boleh je, tak ada masalah kan. Cumanya mungkin benda asas lah bagi tuan-tuan puan kan, pada yang dah banyak pengalaman tu mungkin benda ni benda asas. Yang ni saya nak share ni pada target grupnya lah anak-anak muda ya. Kemudian pada siapa-siapa yang nak join ni, katakan bukan saja untuk orang bukan Islam pun boleh join. Cumanya saya mungkin banyak refer banyak merujuk pada Quran dan hadis dan pada konsep berniaga kerana Allah ni banyak menyentuh benda-benda macam itulah ya. Okey, ramai yang cakap pasal berniaga kerana Allah ni dia macam tak ada profit. Sebenarnya saya nak sangkal anggapannya tu. Sebenarnya kalau kita berniaga kerana Allah, insya-Allah profit bertambah. Sebabnya gini, bila kita berniaga kerana Allah, kita banyak bagi yang terbaik dan kita bagi barang-barang yang berkualiti dan perkhidmatan yang berkualiti dan kita membentuk akhlak kita pada masa yang sama. Tapi saja nak bagi tahulah, tim kita ni sebenarnya bukan malaikat. Kita manusia, maka kita buat mistake, kita buat silap banyak. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki diri ya dari masa ke semasa. Kadang-kadang kita ni mistake kita tu berulang kali. Kadang-kadang makan masa sikitlah untuk memperbaiki diri. Jadi tuan-tuan kena maafkanlah kami ya kalau mistake tu duk berulang kali. Okey, sekali lagi saya nak nyatakan tuan-tuan dan puan boleh saja join dengan kami ni setiap hari Jumaat. Saya nak ambil barakah hari Jumaat tu sebagai hadiah sedekah saya lah pada masyarakat yang memerlukan knowledge ya. Al-maklumlah knowledge sekarang ni mahal. Nak kena pergi kursus bayar beribu-ribu. Saya pula bukanlah kata saya ni qualified sangat-sangat kan. Nanti saya bagilah credential saya nanti ya. Cumanya saya ada pengalaman kecil-kecil je. Boleh je di-sharingkan insya-Allah. Okey, saya cuba beristiqamah untuk 6 minggu. Saya cubalah ya untuk beristiqamah. Saya cuba meluangkan masa. Masa sebenarnya sangat terhad, tapi insya-Allah kita cuba. Jadi tuan-tuan dan puan pula kalau boleh sudi-sudilah ajak anak-anak muda lain ke atau kawan-kawan ke ataupun bukan anak muda pun tak apa kan. Boleh je join untuk dengar-dengar benda-benda ceramah sharing saya ni kan. Jadi benda ni percuma dan kalau nak bayar boleh je infaklah pada dlm2u.com insya-Allah. Okey. Berkenaan dengan credential, saya ni sebenarnya tak layak nak bagi ceramah tentang perniagaan sebabnya
Saya tidak ada degree dalam business admin, saya tidak ada degree dalam business administration atau business management. Saya tidak ada degree. Yang lebih layak lah lecturer lagi layak untuk bagi ceramah macam tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, anak-anak tuan-tuan yang pergi ke universiti ke, pergi college ke, yang belajar BZ atau business admin, kena bayar yuran kan. Sebab knowledge dia banyak, dia subjek dia banyak, dia ada marketing, dia ada marketing management, dia ada organizational management dan sebagainya. Tapi saya, background saya bukan daripada business studies. Jadi sebaik-baiknya mereka tu lah. Tapi saja nak bagi tahu lah, saya cuma ada konten-konten yang menarik. Kandungan-kandungan kursus ni menarik, kata anak-anak muda di tempat saya ni lah kan. Menarik sekali untuk mengajak ambil kursus ni. Kursus ni bukan kursus pun, sharing-sharing ni. Learn lah apa yang tips yang kita nak share ni kan. Okey. Apa lagi nak bagi tahu? Kalau kita sampaikan ni cara percuma, saya cuma mohon tuan-tuan dan puan doakanlah pada saya, pada tim-tim saya ni, pada kawan-kawan saya ya. Doalah agar kita dapat bersama-sama Allah limpahkan barakah dan rezeki pada kita, sihat, panjang umur dan afiat insya-Allah. Okey. Dan kalau rasa macam nak sedekah pada hari Jumaat, boleh saja infak kepada dlm3.com dan kita akan hantarkan kepada anak-anak miskin, asnaf-asnaf ya, anak-anak asnaf. Kesian dia orang ni tuan-tuan, kesian. Dan tuan-tuan boleh tengok pada kita punya DLM Health YouTube channel kita ataupun Facebook kita asyik bagi barangan ya. Kita nak bagi regular sebenarnya. Jadi terima kasihlah pada tuan-tuan dan puan yang telah menginfak pada dlm3.com. Banyak benda yang baik yang tuan-tuan telah lakukan. Satu, tuan-tuan dan puan telah membantu anak-anak miskin tadi. Yang nombor dua, tuan-tuan dan puan juga telah membantu memberikan pekerjaan kepada anak-anak muda kita ya. Dia orang bersusah payah menghantar barang, berjumpa cikgu atau berjumpa dengan anak-anak miskin ataupun pada keluarga-keluarga miskin. Dia orang yang pergi hantar. Kadang-kadang saya temankan je, kadang-kadang jarang sangat saya temankan. Saya cuma bagi strategi ke macam tu je lah kan. Tu tuan-tuan punya infak tu sebenarnya banyak membantu pada golongan-golongan muda. Dan satu lagi kan, tuan-tuan dan puan bila membantu ni, tuan-tuan dan puan telah membantu produk-produk Muslim. Ini yang penting sebab kita nak ekonomi kita menjanakan lebih banyak peniaga-peniaga Muslim. Muslim di sini maksud saya ni pelbagai bangsa lah ya, bukan satu bangsa. Itu ceritanya kan. Pelbagai bangsa yang beragama Islam tu saudara kita. Maka produk-produk Muslim ni kita eloklah kita beli kan, bagi bantu. Bukan maknanya kita tak usah beli produk yang bukan Muslim. Bukan, maksud saya gini. Kalau boleh kita try our best untuk membeli produk Muslim, itu je kan. Sebab bila ekonomi di tangan umat Islam, maka umat Islam boleh buat barang-barang macam-macam kan. Sekarang ni kalau tuan-tuan kan, kalau lah misalnya termenung dalam bilik seorang kan, tuan-tuan tengok depan tuan-tuan barang pen ke, kertas ke, handphone ke, ataupun meja ke, kebanyakannya bukan orang Islam yang buat kan. Jadi kalau boleh ekonomi itu kita nak bagi kat orang Islam, supaya orang Islam pun boleh juga buat benda-benda macam tu, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan ke? Tak ada, so far tak ada soalan, alhamdulillah. Okey, kita keep going lah ya. Okey, topik yang saya nak share ni sebenarnya dia merangkumi tiga topik utama lah ya. Dalam bahasa orang putih kita nak buat happy, healthy, wealthy. Topik ni dulu saya buat untuk diri saya kan. Saya buat untuk diri saya cuba amalkan, saya baca buku-buku, saya buat nota sendiri dan saya cuba improvekan, dan knowledge ni lah yang saya amalkan lah kan. Lepas tu saya kongsikan pada tim saya lah kan, supaya dia lebih efisien dan cekap insya-Allah. Jadi ada tiga area yang saya nak share sikit. Yakni area yang pertama ni nama dia bahagia. Okay, kita kena cari bahagia. Kebahagiaan ni sebenarnya adalah kebahagiaan di hari akhirat dulu. Benar kerana Allah ni kita cuba fokus bahagia di hari akhirat tu dahulu. Okay. And bila kita cari kebahagiaan di hari akhirat, Allah akan cuba bawakan ketenangan dan bahagia di dunia. Tu pandangan kami lah kan. Okay. Jadi kebahagiaan ni sebenarnya sangat diperlukan oleh manusia.
Manusia dia banyak rasa bahagia tu datang daripada duit. Jadi dia orang buat bisnes kerana dia nak duit, dan bila ada duit dia nak jalan-jalan, bila nak jalan-jalan dia bawa family dia jalan-jalan, makan-makan. Itulah dia punya konsep kebahagiaan. Bagi saya konsep kebahagiaan tu bagus. Cuma dia agak limited sebenarnya. Okey, apa yang saya nak kongsikan, kebahagiaan tu lebih kepada mirip all the time. Saya pegang falsafah kebahagiaan saya lain sikit lah, kan? Sebab kita ni ada ups and downs. Bila kita ups, masa kita senang, kita kena tenang. Bukan kita bila kita banyak duit, kita spending a lot of money on things, kan? Kita seolah-olah barang-barang kita beli tu bagi kita kebahagiaan. Bagi saya tu konsep tu tak sangat memberikan kebahagiaan. Dia temporary saja. Okey. Konsep kebahagiaan dalam Islam ni actually kan, bila kita susah, kita kena banyak sabar. Bila kita senang, kita kena banyak tenang. Itu konsep yang saya nak cuba bawakan lah, kan? So konsep kebahagiaan ni banyak memainkan buah fikiran. Banyak dalam fikiran kita. Kita ada macam fikiran kita ni sebenarnya mindset lah. Mindset kita ni adalah cara kita berfikir. Okay? Cara kita berfikir ni sebenarnya dia panggil ada program. Tuan-tuan ada tengok tak macam robot-robot? Sekarang ni ada robot-robot canggih-canggih, kan? Robot-robot ni dia gunakan programming, nama dia AI, Artificial Intelligence. Dalam bahasa Melayu apa? Kecerdikan palsu. Artificial ni macam palsu lah kot, kan? Kecerdikan yang tak betul. Tapi Allah bagi kita kecerdikan yang lawan palsu apa? Lawan palsu benar. Allah bagi kita kecerdikan yang lebih hebat pada robot-robot. Jadi kena tahu, sebab kita ni, perangai kita ni banyak diprogramkan oleh diri kita sendiri, oleh keluarga kita dan sebagainya. Maka saya banyak modelkan pemikiran kita ni melalui satu chips, ya. Saya bayangkan kita ni ada chips dalam kepala kita macam ni. Ni chips ni. Kan, ni anak saya lukis hari ni. Okey. Chips ni tadi, dia kalau dalam masa saya kerja kilang Canon dulu, kan, chips ni canggih tau. Dia ada macam tertingkap. Satu chips ni nama dia EEPROM. Dia ada tertingkap macam ni. Okey. Tingkap ni ada macam wire-wire lah tau. Okey, dalam tu wire-wire copper dalam chips tu. Kalau dia nak padam program chips ni, dia masukkan chips ni ke dalam ultraviolet punya bath, dia panggil. Okey, macam bath ni macam bagi mandi chips ni lah, kan, dalam cahaya biru, cahaya ultraviolet. Masuk aja, program tu semua padam. Kemudian kita boleh masukkan program baru dalam chips tu. Dia boleh bakarkan dalam, dia panggil burn the chips, kan. Kita pun macam tu sebenarnya. Okey, kita ada chips yang control kita punya mindset. Kalau kita boleh ubah chips tu pelan-pelan, kita become better and better. Ini harapan saya lah, kan. Saya nak sharekan oleh saya, insya-Allah lah, ya. Doakanlah kita sihat, kita boleh jumpa setiap minggu hari Jumaat. Saya akan sharekan over period of time, as I said tadi. Okey, first topiknya ialah bahagia. Lepas tu kita nak fokuskan kepada kesihatan diri lah, kan. Kalau capai kebahagiaan yang hakiki, actually kesihatan badan kena jaga juga. Sebenarnya Allah bagi rezeki sihat. Sihat ni is fundamental. Okay, nak maintain kesihatan susah, especially bila macam saya, kan, dah meningkat umur, is very difficult, sangat sukar untuk maintainkan kesihatan, kan. Tapi kita kena usaha juga, ya. Macam mana nak control the chips untuk jaga kesihatan? Contohnya kita tak boleh makan gula selalulah, kan, ataupun kita tak boleh makan karbohidrat banyak-banyak, ataupun kita tak boleh makan trans fat, kan, tak boleh makan terlalu banyak trans fat dan sebagainya lah. And then baru-baru ni kita ada teknologi-teknologi baru dalam kesihatan. Contohnya macam Dr. Jason Fung, dia menekan, ataupun Dr. Michael Mosley, dia menekankan pada puasa. Dan dia orang mention dalam buku-buku dia orang ni, mention pasal orang Islam pun berpuasa, puasa 2 kali, intermittent fasting. Intermittent fasting tu actually nak copycat Islamic punya fasting lah, puasa orang Islam, kan. 2 kali seminggu boleh puasa. Now dia ubahkan konsep intermittent fasting tu, cuba makan awal kalau boleh, kan. Lepas maghrib jangan makan dah, kalau boleh lah, kan. Lepas tu lewatkan sedikit breakfast. Tu cara dia lah, kan. Tu amalan-amalan ni kita boleh sharing sikit demi sikit, ya, insya-Allah. Okey, satu lagi kita punya area yang kita nak sharekan ialah area dari segi harta. Ada orang kata bahagia tu kena jadi jutawan. Okey.
Okey, jadi sebelum kita continue tu, sekali lagi saya nak pesankan sebelum saya sambung ni ya, sebab ini ceramah ni ceramah lagi sharing. Sharing saya ni percuma. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak bayar kan, tak payah bayar. Cuma pergi ke infak dlm2.com, infaklah seberapa banyak tuan-tuan nak infak RM1 boleh, RM2 boleh, RM30 boleh pilih bahan-bahan. Kita akan tolong hantarkan barang-barang So silakan infak pada dlm2.com. Bila kita infak, tuan-tuan dan puan telah membantu banyak golongan. Macam tu ya. Terima kasih banyak kerana sudi berinfak bersama kami dlm2.com. Okey, kita sambung sikit tadi. Salah satu area yang kita fokus ialah harta. Bila sebut harta ni, ramai orang nak jadi jutawan. Itu biasalah, nak jadi jutawan kan. Orang rasa kalau ada jutawan dia tak payah kerja. Macam tu kan. Sebabnya kita kerja ni basically pasal kita terpaksa bayar komitmen. Kita banyak komitmen dengan bank-bank ke, kita nak bagi mak ayah kita kan. Tak apa, carry on. Cumanya konsep yang saya nak bawakan ialah financial freedom. Okey, kita akan cuba belajar macam mana nak capai financial freedom. Jadi ramai orang buat financial freedom ni, maksud dia kena buat bisnes lah kan. Tak perlu. Ada yang boleh capai financial freedom tanpa buat bisnes. Tapi the konsep mendapatkan harta tu ialah mengumpulkan aset tu, kena faham. Kalau kita kumpulkan aset tu, insya-Allah kita akan dapat harta yang banyak. Dan harta yang banyak ni kita boleh gunakan untuk diri kita. Kita ambil ala kadar, yang lebihnya kita sedekah. Kita buat amal jariah dengan aset kita. Maka kalau kita nak sembang pasal harta ni, ada formula-formula yang tuan-tuan kena tahulah, yang saya akan share kemudian. Tapi sekadar hari ni, formula RW135. Formula ni nak bagi tahu sebenarnya kita tak perlu RM1 million untuk dapat capai financial freedom. Ramai orang tak tahu benda tu kan. Ni saya cerita ni pada anak-anak muda lah ya. Kepada yang golongan-golongan yang separa muda ataupun golongan yang telah meningkat umurnya, macam umur 60, nak dengar cerita ni pun boleh, tak ada masalah. Cumanya konsep ni berbeza dengan konsep tuan-tuan pernah dengar. Tuan-tuan pernah pergi seminar yang kena jadi jutawan lah, kena jadi bina empire lah kan. Itu salah satu area yang tuan-tuan kena tengok. Sebenarnya untuk dapatkan benda-benda tu, saya ulang sekali lagi, tak perlu jadi jutawan. Sure, kita boleh sedikit demi sedikit untuk sampai ke tahap jadi jutawan. Kita start dulu dengan tanpa jadi jutawan, tapi kita dah ada financial freedom. Macam mana? InsyaAllah kita akan sampaikan topik-topik macam ni ya. Ni kita panggil rule 135 ni tadi. Okey? Rule of wealth 135. Ada orang kata RW tu Roslan Wahab. Boleh juga. Saya ubah nama saya tu Roslan Wahab lah tu. Roslan Wahab 135 ataupun rule of wealth ya. 135. InsyaAllah kita akan share. Tuan-tuan nanti bolehlah tanya soalan-soalan kalau macam mana nak ni kan. Macam nak jadi mewah dan sebagainya. Boleh. Cumanya bila kita nak konsep berniaga kerana Allah ni, kita kena faham kemewahan tu untuk dikongsikan bersama. Sebab tu saya nak share sikit lah kan, definasi sukses, kejayaan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan applykan pada saya ni daripada segi tuan-tuan dan puan punya sukses, saya mungkin tak berjaya. Sebabnya kereta saya tak besar lori, rumah saya tak besar hotel. Saya punya rumah biasa-biasa sahaja, saya punya kereta biasa-biasa saja. Jadi definisi saya pada kacamata tuan-tuan dan puan, saya mungkin tak sampai kejayaan yang tuan-puan nampak. Maka bagi saya pula, saya define sukses saya cara lain. Saya punya kehidupan saya, Alhamdulillah Allah bagi kehidupan saya very colourful. Sangat warna-warni. Maknanya saya telah masuk dalam macam-macam area dan saya telah mengenali macam-macam area dan di pelbagai tempat dunia. Saya tak merantau banyak sangat kat tempat di dunia ni pun, tapi bolehlah ada kawan-kawan di sana sini lah kan yang boleh kita sembang dekat Europe ke, kat Australia, New Zealand ke, ataupun dekat Middle East ke. Adalah kawan-kawan sikit-sikit macam tu kan, insya-Allah. So bolehlah kita dekat Jepun pun ada kan macam tu. Kita ada kawan-kawan yang kita boleh berhubung macam tu sekali-sekala kan. Bagi saya life macam tu is lebih menarik. Life yang financial freedom, lepas tu life-nya ialah life yang orang kata balance. Ini yang saya nak bawakan, life yang balance. Kalau tak nak ikut pun tak apa. Bukan kata tuan-tuan kena dengar, kena ikut, tak ada. Ini saja sharing saja. Kalau yang baik nak ambil, alhamdulillah, saya dah dapat
saya nak pahala sedekah lah kan, sedekah jariah ilmu ni tadi. Tuan-tuan bolehlah share-sharekan dengan kawan-kawan kan. Ataupun tuan-tuan ajak dia orang minggu depan datang lagi beramai-ramai, mari kita tengok apa benda Cik Lan nak cerita ni. Macam tu contohnya lah kan. Okey. Jadi kacamata sukses bagi saya adalah different. Saya fokus pada benda macam ni. Bahagia is very important, sangat penting bagi saya. Kesihatan mesti dijaga juga untuk mencapai kebahagiaan. And then support by harta. Harta tu harta yang boleh menyebabkan kita financial freedom. Maksudnya kita boleh buat apa saja yang kita nak. Tapi bukanlah kata kena ada 1 million. Boleh dapat 1 million tu tuan-tuan dan puan, boleh dapat. Dan dia bukan semestinya kena buat bisnes. Actually makan gaji pun boleh dapat financial freedom. Ya, betul. Benda-benda macam ni kita boleh sharing pada tuan-tuan dan puan. Jangan rasa benda macam ni payah nak capai kan. Okey, satu lagi rule untuk harta ni yang saya nak share ialah ni. Equation. Ini kalau dah lama tinggal matematik kot tak apalah, kita tengok sikit-sikit lah equation macam ni. Saya nak bagi tahu dalam dunia ni kita ni betul tuan-tuan. Ini yang saya fenomena yang saya sangat kagum dengan apa yang Allah bagi kat kita ni ya. Apa saja fenomena yang tuan-tuan nampak di dunia ni kan, semua ada persamaan equation. Okey, contohnya kan, kalau kita baling barang ke atas dan barang tu jatuh, ada equation yang govern dia. Gravitational pull, gravitational equation, persamaan gravity. Kita tak sedar dan kita macam ambil mudah benda tu, biasalah macam tu kan. Kita macam tahu tapi rupanya ada equation. Equation yang tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan dan puan boleh pakai, boleh olah untuk ni kan. Contohnya kan, sekarang tuan-tuan tahu tak? Mesti tahunya. Sekarang ni orang dah boleh terbang. Bukan kata buat kereta terbang, orang dah boleh terbang. Saya pun nak nak tengok macam mana boleh tak kat Malaysia esok ada orang beli alat tu kan. Sekarang ni dekat UK dah start training dah, alat-alat terbang tu. Depa pandai gunakan equation untuk dia manipulate untuk kegunaan diri sendiri. Dalam keuangan pun ada equation. Ni equation ni tuan-tuan kena tahu. Nanti kita akan sharing apa equation. Hari ni pun saya akan share sikit lah kan, dan bagi tips kat tuan-tuan dan puan ya. FV ni maksud dia future value, nilai di masa depan. FV adalah future value bersamaan dengan present value. Macam tu. Nilai sekarang. Macam mana nak tahu nilai sekarang? Nanti kita ceritalah. Okey. Nilai sekarang pula kena kalikan dengan benda dalam kurungan ni, dalam kurungan bracket. Kurungan ni ada angka 1 campurkan dengan R. Okey? 1 campur R. R tu maksud dia kadar pulangan. Tuan-tuan nampak dah ada kadar pulangan kat situ. Bila sebut pulangan ni macam ada investment. Yes. Hidup kita perlu ada investment. Tuan-tuan invest masa tuan-tuan dan puan. Kita punya kehidupan penuh dengan investment. Tuan-tuan dan puan, invest masa di tempat kerja. Invest masa puan dengan untuk anak-anak. Invest masa tuan-tuan dan puan untuk anak, suami dan isteri. Okay? Investment is something yang kita tak boleh lari. So equation is all about investment, dan equation ni lah yang akan memacu harta kita nanti insya-Allah. Okay? Saya akan share lah benda-benda ni kemudian. 1 campur R ni kena gandakan dengan N. N ni tahun, jumlah tahun. Kalau kita boleh buat investment selama 5 tahun, kali dengan 5, ganda lah 5 tahun. Maka nilai tuan-tuan dan puan tu, future value tu berapa? Okey. Kita akan sembang dengan lebih lanjut lah ya. Maka 3 benda ni saya dah cover untuk hari ni. Jangan lupa untuk infak pada dlm7.com. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Saya berhajat untuk sama-sama kita mengatasi kemiskinan. Saya sebagai gembala di DLM ni, saya bagi tahu kat tim DLM saya agar segala profit kita kena start giving away. Okey. Insya-Allah kita boleh survive. Allah rezeki tu Allah yang bagi. Doalah sama-sama kita dapat rezeki di dunia dan di akhirat insya-Allah ya. Jadi harap-harapnya tuan-tuan banyakkanlah berdoa untuk kami ni dan untuk tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan ada hadis kat saya, kalau kita doa untuk orang, malaikat doa untuk kita balik. InsyaAllah ya, macam tu. Okey, akhir kata kan saya nak bagi tahu sikitlah untuk kickstart topik kita ni. Falsafah kami banyak pada falsafah surah Al-Asr. Kami pegang pada surah Al-Asr.
dan hadis as-salam, hadis as-salam. Nanti kita cerita lebih lanjut lagi lah. Kan dalam surah Al-As tu, demi masa kan, demi masa sungguhnya manusia tu dalam kerugian. Kecuali mereka yang beramal saleh kan, beriman dan beramal saleh, mereka yang berpesan-pesan, menyampaikan hak, dan satu lagi mereka yang sabar. So kami pegang konsep ni ya. Satu lagi hadis salam kita akan sembang kemudian. Yang paling penting ialah kita amalkan apa yang Nabi Muhammad SAW telah ajar kita selama ni. Dah 1400 tahun dulu kita amalkan dalam bentuk kita amalkan Quran dan hadis mengikut sunnah ahli sunnah wal jumaah ya. Jadi konsep ni saya nak bawakan pada tuan-tuan dan puan. Maka kita dah nak habis rancangan ni. Saya cuma mungkin nak bagi homework lah kat tuan-tuan puan sikit, boleh tak? Bagi homework sikit. Homework dia macam ni. Homework ni kalau boleh lah tiap-tiap pagi kan, cuba kita amalkan baca ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran lah kan. Dan kalau boleh baca, kalau payah nak baca 5 minit, baca satu ayat. Kemudian tengok maknanya. Tengok maknanya. Amalkan benda ni setiap hari. Bukakan hari kita setiap hari dengan Al-Quran. Kalau tak sempat subuh sebab kita kelang kabut nak pergi kerja and all that, di tempat kerja, sampai-sampai tempat kerja buka Quran dulu and read it. Kalau payah sangat pun tak apa, dalam kereta boleh baca Qul huwallah pun tak apa. Cuma cubalah cari makna-maknanya nanti kan. Kita azamkan cari makna dia. Maka kita belajar Quran. Ni homework ya. Kita cuba. Setiap hari pada hari ni kita amalkan Al-Quran dalam hidup kita. Quran ni mukjizat tuan-tuan. Mukjizat ni kan Allah berkata pada Nabi Muhammad dan pada kita. Maka kalau kita pegang pada apa yang Allah ajar dalam Quran, insya-Allah hidup kita akan mencapai lebih banyak bahagia. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, Allah testing kita. Yes. Sangat-sangat berat testing. Kadang-kadang kita kecewa. Yalah, syaitan pun bagi kita marah dan sebagainya. Saya manusia kan. Saya dah beritahu tadi, saya bukan malaikat. Saya manusia, saya make mistake. So, Quran dan hadis ni adalah panduan untuk kita. So, kadang-kadang kita macam naik kapal terbang kan. Kapal terbang kalau tuan-tuan naik kan, dia ada path dia. Kita deviate. Dia sentiasa 99% of the time kan, kapal terbang ni akan lari daripada path. Tapi komputer akan correctkan dia. Kita nak macam tu. Kita nak diri kita ni correctkan path kita tu tadi. Balik pada landasan yang betul. Okey, kita sentiasa mengingati diri kita dan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita insya-Allah. Okey, homework kedua sikit lagi nak habis. Homework yang kedua ialah kalau boleh setiap hari Jumaat setkan alarm. Okey, alarm ni sekarang ni kan setkan setengah jam sebelum maghrib. Sebabnya doa kita banyak tempat masa hari Jumaat tu, ni dalam hadis juga ada tempat-tempat yang makbul. Makanya doa di hujung asar. Di hujung asar kan? Kita cuba baca doa pada ketika itu. Kita buat doa. Kalau payah benar, masa tu mungkin kita dalam kereta nak balik kerja kan, hari Jumaat nak balik kerja pukul 6.30 tu. Kalau susah nak doa ke apa, baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada makna ni. Kita baca ni masa bila? Yes, kita baca ni masa duduk antara dua sujud. Doa ni sangat bagus kan. Rabbi firli, ya Allah Tuhanku, ampunlah aku. Macam tu kan. Okey, cuba cari makna. Ni homework, besok kita discuss lah insya-Allah. Okey, so saya ingat kalau ada soalan saya nak jawab. Kalau tak ada soalan, saya ingat kita boleh akhiri ni. Saya akan cuba, kalau saya larat lagi lah, saya nak buat bahasa Inggeris pula kejap lagi dalam 445. Kononnya lah kot, ada kawan-kawan saya dekat luar sana, luar negara ni, saya buat meeting dengan dia orang actually tiap-tiap hari Sabtu. Saya duduk, pasal apa, kami dah start sistem running the system DLM ni di satu negara dekat sana. Jadi tiap-tiap hari Sabtu saya kena duduk meeting dengan sana. Jadi saya kata, why not I speak English sikit kan. Bukanlah pandai cakap orang putih pun, tapi bolehlah rusty lah sikit kan. Saya nak buat bahasa Inggeris so that grup-grup di luar Malaysia atau grup Malaysia pun boleh, kalau nak dengar bahasa Inggeris saya yang agak rusty sikit lah kan, tapi boleh lah kot kalau nak faham bahasa Inggeris. Dan kita akan banyak arrangekan topik-topik yang menarik untuk tuan-tuan dan puan. Jika nak sharing, nak tanya soal jawab, terima kasih banyak. Kalau boleh tolong share lah. Minggu depan kita jumpa lagi. Kalau tak nak subscribe pun tak apa. Saya bukan suruh subscribe, saya tak suruh like pun. No need to do that. Saya bukan jenis please beg me. Saya minta tuan-tuan dan puan tolong infak saja untuk anak-anak miskin. Saya jumpa kat taman saya pun ramai macam tu. Ramai yang susah. Saya bukan duduk jenis komuniti yang berpagar-pagar tu. Saya duduk komuniti yang tak ada pagar. Macam tu lah lebih kurang kan. Tak ada pagar macam tu lah. Pagar rumah ada. Macam tu. Jadi dalam kawasan-kawasan tu kadang-kadang ada orang kesusahan. Especially sekarang ni zaman-zaman COVID ni, ada orang tak ekonomi dia down.
Maka dengan bantuan yang tuan-tuan dan puan telah berikan atau ingin berikan, saya sangat-sangat berbesar hatilah tolong infak pada diamtoyou.com. Bukan saja tuan-tuan dan puan membeli barang tu dapat membantu manufacturer, dapat membantu anak-anak muda. Kita boleh menggajikan anak muda dan menggajikan saya sekali lah. Kan, saya bekerja macam tu. Jadi dapat jugalah kita hasil pada jualan tu kita boleh bayar gaji, dan profit tu kita boleh sharing pula, insya-Allah, ya. So tuan-tuan dan puan telah membantu perniagaan-perniagaan ramai orang dengan infak walaupun RM1, insya-Allah. Allah kira. The most important is the effort that you put in. Okey, jadi setakat itu saja pada hari ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Apa yang baik boleh gunakan, apa yang tak baik tu minta maaf dan tolong doalah untuk kita semua agar kita semua bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan.